Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi kita dalam Teachers Linda Note Channel bagi Fizik KSSM tingkatan 4, tajuk gelombang siri kedua. Let's beautiful learning. Baiklah anak-anak, kita masih lagi dalam tema gelombang cahaya dan optik, bidang pelajaran 5.0 gelombang. Anak-anak boleh rujuk buku teks Pustaka Sarjana Sdn Bhd 2019 di muka surat 188 hingga 201. Bagi pembelajaran kali ini merangkumi standard kandungan 5.3 pantulan gelombang. Standard pembelajaran di akhir pembelajaran pelajar akan dapat menghuraikan pantulan gelombang dari aspek sudut tuju I, sudut pantulan R, panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V. Pelajar juga melukis gambar raja untuk menunjukkan pantulan gelombang I satah bagi pemantul satah dan mewajarkan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan kelas, perhatikan gambar-gambar ini dan sila jana idea dan kaitkan dengan topik PDPC. Okey, semua boleh gambarkan kan fenomena apa yang berlaku pada gambar-gambar ini. Dan inilah pantulan gelombang. Apakah muka gelombang? Okey, muka gelombang ni boleh dikaji di mama sekolah menggunakan tangki riak. Untuk pemahaman, anak-anak boleh rujuk muka surat 188 dan 189, Raja 5.7, bagaimanakah pembentukan muka gelombang berlaku dalam sebuah tangki riak. Okey, boleh tengok semua titik di garis AB adalah sefasa sebab titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran dan mempunyai sesaran yang sama. Garis ABCD yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam suatu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Apabila sinar cahaya bergerak melalui air di dalam tangki riak, satu jalur cerah dan gelap dibentuk. Berlakulah seperti dalam Raja 5.27. Jadi jalur ni boleh ditunjukkan dalam Raja 5.28 yang menunjukkan mekanisme pembentukan jalur cerah dan gelap oleh sinar cahaya. Dalam peta bulatan ni menunjukkan bahawa muka gelombang satah dan juga muka gelombang bulat. Bagi muka gelombang satah, arah perambatan gelombang adalah berserenjang dengan muka gelombang. Manakala bagi muka gelombang bulat, panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Itulah muka gelombang. Apakah kesan ke atas ciri-ciri gelombang apabila suatu gelombang dipantulkan? Untuk memahamkan pelajar, boleh rujuk buku teks muka surat 190. Boleh tengok gambar Raja 5.9, pantulan gelombang air satah oleh pemantul satah bagi sebuah tangki riak. Baiklah pelajar, fenomena pantulan gelombang ni menyebabkan arah perambatan berubah tetapi ciri-ciri lain tidak berubah. Okey, di mana yang pertama gelombang tuju, boleh cari mana gelombang tuju, gelombang pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Pelajar juga boleh lihat di mana berlakunya sudut tuju dan sudut pantulan adalah sama. Dan kedua-dua ciri ini mematuhi hukum pantulan gelombang.
Jadi apakah pantulan gelombang? Pantulan gelombang ialah fenomena perubahan arah perambatan gelombang apabila suatu gelombang terkena sebarang halangan. Arah perambatan berubah dengan keadaan sudut tuju sama dengan sudut pantulan, di mana pada masa itu panjang gelombang lambda, frekuensi F dan laju V gelombang tidak berubah dan ia mematuhi hukum pantulan. Fenomena pantulan gelombang boleh berlaku dalam gelombang air, cahaya dan bunyi. Terusnya pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 191. Okey, sekarang ni kita nak belajar bagaimana cara nak melukis gambar raja pantulan gelombang air. Langkah pertama, lukis anak panah AB. Boleh tengok contoh yang diberi di bawah. Berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili perambatan gelombang 7. Langkah kedua, lukis garis normal BN yang berserenjang dengan pemantul SATA. Langkah ketiga, lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN sama dengan sudut ABN untuk mewakili arah perambatan gelombang pantulan. Dan langkah terakhir, lukis garis-garis berserenjang dengan BC untuk mewakili muka gelombang pantulan. Panjang gelombang pantulan hendaklah sama dengan panjang gelombang 7. Begitulah cara nak lukis. Pelajar juga kena tahu aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Boleh rujuk buku teks muka surat 192. Gambar pertama menunjukkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Gambar kedua menunjukkan gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Gambar ketiga menunjukkan teknologi pemantulan ultrasonik yang dikenali sebagai sonar membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan. Suatu alat yang dikenali sebagai transducer memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan kembali ke transducer. Gambar keempat menunjukkan perbezaan dalam corak pantulan gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza kedalaman. Dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli boleh dikenal pasti. Inilah aplikasi pantulan gelombang yang perlu pelajar tahu. Bagi meningkatkan kefahaman, pelajar boleh cuba melukis corak pantulan gelombang air dan boleh merujuk mana-mana buku lah untuk buat latihan ini. Topik kita yang seterusnya ialah pembiasan gelombang. Standard pembelajaran, di akhir pembelajaran pelajar akan dapat yang pertama, menghuraikan pembiasan gelombang dari aspek sudut tuju, I, sudut biasan R, panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V dan arah perambatan gelombang. Selain itu juga pelajar perlu tahu untuk melukis gambar rajah yang menunjukkan pembiasan gelombang air SATA bagi pemantul SATA serta mewajarkan aplikasi pembiasan gelombang dalam kehidupan harian. Baiklah para pelajar, mari kita sama-sama fikirkan dan jana idea berdasarkan situasi-situasi yang terdapat dalam slide ini. Yang pertama, kita boleh tengok berlakunya pembengkokan pensel di dalam air. Yang kedua, bagaimana kita boleh lihat air kolam kelihatan cetek dan imej menjadi besar. Dan kaitkan dengan topik PDPC kita juga pada kali ini. Jadi inilah dia fenomena pembiasan gelombang. Jadi, apakah pembiasan gelombang ini? Baiklah, pembiasan gelombang merupakan satu perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang berlainan ketepatan.
Panjang gelombang lambda, laju dan arah perambatan akan berubah, manakala frekuensi tetap sama tidak berubah. Dan fenomena ini berlaku dalam gelombang cahaya, air dan juga bunyi. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 194. Okey, boleh tengok gambar foto 5.10 iaitu berlakunya pembiasan gelombang air. Para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 196 iaitu Rajah 5.36 pembiasan gelombang air satah. Jadi kita tengok gambar rajah yang pertama iaitu pergerakan hal laju air daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Di mana kawasan air dalam ni kurang tumpat berbanding kawasan air cetek. Jadi hal laju gelombang akan bergerak mendekati garis normal di mana sudut tuju air lebih besar daripada sudut biasan art. Frekuensi berlaku perubahan pada hal laju gelombang iaitu makin berkurang dan juga panjang gelombang juga akan berkurang. Manakala frekuensi tidak berubah sama, arah perambatan juga tetap sama. Okey, manakala gambar rajah kedua menunjukkan pergerakan kawasan air cetek ke kawasan air dalam. Okey, perubahan hal laju ni kita kena tahulah kawasan air cetek ni adalah kawasan lebih tumpat, manakala kawasan air dalam ni adalah kawasan yang kurang tumpat. Jadi pergerakan hal laju gelombang akan menjauhi garis normal di mana sudut tuju air lebih kecil daripada sudut biasan art. Jadi berlaku peningkatan pada hal laju gelombang air dan juga panjang gelombang air. Manakala frekuensi tetap sama tidak berubah. Kesan pembiasan ke atas ciri-ciri gelombang. Boleh rujuk buku teks ke surat 196. Gelombang bergerak dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okey, kesimpulan dia laju gelombang akan berkurang di mana sudut tuju melebihi sudut biasan. Panjang gelombang lambda berkurang, laju gelombang juga berkurang dan laju gelombang ni akan dibias mendekati garis normal. Manakala gelombang bergerak dari kawasan air cetek ke kawasan air dalam, laju gelombang akan bertambah. Jadi sudut tuju lebih kecil daripada sudut biasan. Panjang gelombang lambda bertambah, laju gelombang bertambah dan laju akan dibias menjauhi garis normal. Manakala frekuensi gelombang tidak berubah. Sekarang kita nak belajar melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah. Okey, langkah-langkahnya ialah yang pertama lukis anak panah AB berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan gelombang 7. Jadi pelajar boleh rujuk bagaimana gambar rajah yang dilukis pada buku teks muka surat 197. Okey, mengikut step-step dia tu, langkah-langkah yang diberi, langkah pertama, 2 dan 3 dan 4. Langkah kedua, lukis garis normal yang bersenjang dengan sempadan kawasan dalam dan kawasan cetek DB. Langkah ketiga, lukis anak panah BC yang lebih mendekati garis normal daripada AB untuk mewakili arah perambatan gelombang biasan. Langkah keempat, lukis 3 garis yang berserenjang dengan BC untuk mewakili muka gelombang biasan. Garis-garis hendaklah lebih rapat kepada satu sama lain berbanding dengan muka gelombang 7. Okey, sebab perambatan daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi laju gelombang mendekati garis normal. Anak-anak pelajar boleh cuba lukis ya. Seterusnya kita belajar melukis pembiasan gelombang, buku teks muka surat 198. Okey, anak-anak pelajar boleh ikut tips ni. Yang pertama, corak ikut bentuk permukaan pertama yang dilanggar gelombang. Jadi bentuk mempengaruhi seperti kawasan dalam ke kawasan cetek, mendekati garis normal, kawasan cetek ke kawasan dalam menjauhi garis normal. Dan jarak muka gelombang bergantung kepada ketepatan median. Kalau daripada median cetek ke dalam,
muka gelombang dia lebih besar berbanding dengan kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, boleh belajar melukis. Okey, sambungan lukisan seterusnya, anak-anak boleh cuba juga belajar melukis pembiasan gelombang mengikut tips yang teacher bagi tadi. Okey. Kita sambung lagi anak-anak. Okey, boleh rujuk buku teks surat 199. Fenomena pembiasan gelombang bunyi dalam kehidupan seharian kita. Boleh rujuk Raja 5.39 di mana bunyi tidak kedengaran dengan jelas pada waktu siang. Okey, sebab apa? Raja 5.40 pula bunyi kedengaran lebih jelas pada waktu malam. Jadi anak-anak boleh tengok peta buih ni. Okey. Pada waktu siang, okey, udara yang berhampiran permukaan bumi lebih panas daripada udara di atas. Okey. Jadi bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas. Gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi dan melengkung ke atas. Dengan itu kenyaringan bunyi berkurang dan bunyi lemah akan terhasil. Manakala pembiasan bunyi pada waktu malam, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih sejuk daripada udara di atas. Ini menyebabkan bunyi bergerak dengan lebih perlahan dalam udara sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi dan melengkung ke bawah. Dengan itu kenyaringan bunyi bertambah, bunyi kuat akan terhasil. Okey, manakala kedua-dua keadaan ni frekuensi tidak berubah dan fenomena ini mematuhi hukum pembiasan. Okey, sebab itulah pada waktu siang kita tak dengar dengan jelas orang bercakap. Tapi waktu malam sebaliknya. Boleh faham kan? Okey, baik. Fenomena kedua yang berlaku dalam kehidupan kita ialah pembiasan gelombang air laut di kawasan tanjung dan juga kawasan teluk. Anak pelajar boleh lihat buku teks surat 199 juga. Di tanjung kawasan air kita kenali sebagai cetek. Jadi apabila muka gelombang air merambat ke tanjung, laju gelombang air akan berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Jadi pembiasan gelombang air akan menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan di tanjung dan apa itu ombak akan lebih tinggi. Manakala perbezaan dia di teluk pula, teluk ialah kawasan air dalam. Jadi apabila muka gelombang merambat ke teluk, laju gelombang air lebih tinggi menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih besar. Okey, jadi di kawasan teluk ni tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas menyebabkan amplitude ombak lebih rendah dan air akan menjadi lebih tenang. Begitulah fenomena pembiasan air di laut. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah melibatkan panjang gelombang. Ada rumus dia ya pelajar. Jadi boleh rujuk buku teks surat 200. Pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Okey, semua faham kan? Jadi bagi gelombang air, laju gelombang berubah apabila kedalaman air berubah daripada kawasan dalam ke kawasan cetek ataupun sebaliknya lah, kawasan cetek ke kawasan dalam. Walau bagaimanapun frekuensinya tidak berubah iaitu sama. Jadi boleh rujuk Raja 5.42, perambatan gelombang air dari kawasan dalam ke kawasan air cetek. Jadi daripada rumus laju gelombang yang kita belajar sebelum ni, V sama dengan F lambda. Di kawasan air dalam, V1 sama dengan F lambda 1. Manakala di kawasan air cetek, V2 sama dengan F lambda 2. Okey. Jadi kita gabungkan rumus di sini apabila frekuensi sama, jadi F1 sama dengan F2. Jadi kita boleh terbitkan rumus F1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Okey. Ataupun V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Jadi itulah rumus bagi gelombang, pembiasan gelombang. Okey, yang terakhir anak-anak boleh cuba selesaikan masalah di bawah. Okey, menggunakan rumus tadi. Okey. V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Boleh rujuk penyelesaian dia dalam buku teks surat 200.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu PDPC kita bagi tajuk gelombang siri 2 iaitu topik 5.3 patulan gelombang dan 5.4 pembiasan gelombang. Kita jumpa lagi pada siri ketiga. Bye!